kita nak bercakap mengenai kempen kerana sepanjang tempoh 12 hari berkempen ini, bagaimana perhatian Puan Nur Fazlin? Adakah kempen-kempen yang dijalankan oleh calon-calon lebih bersifat nasional ataupun bersifat lokal setempat, isu setempat? Sebab kita di Semenanjung ini kadang kita nampak laporan-laporan yang disebutkan mengenai soal pembangunan, dan juga sebelum beberapa hari menjelang hari mengundi kita dimaklumkan mengenai pindaan MA63 ataupun Perjanjian Malaysia Agreement 1963. Adakah kempen-kempen itu dia bersifat dinamik ataupun dia lebih tertumpu kepada isu setempat? Kerana ini merupakan pilihan raya negeri. Puan Nur Fazlin. Baik, seperti kita sedia tahu ya, pilihan raya di Sarawak ni sangat unik. Okey, begitu juga dengan keadaan kawasan yang memang unik, dengan kepelbagaian etnisiti, kepelbagaian kaum ya, agama, dan juga yang kita tahu memang sejak dari 1969 dan hari ini merupakan satu pilihan raya yang sangat meriah, okey, peningkatan dari segi parti politik dan sebagainya. Kempen-kempen pembangunan itu memang klise lah bagi kita ya sebenarnya. Tapi untuk di Sarawak ini sebenarnya pembangunan di rural area, kawasan pedalaman itu memang ditekankan oleh parti-parti politik yang bertanding, disebabkan oleh banyak lagi pembangunan-pembangunan yang perlu dilaksanakan di luar bandar, dengan jaringan internetnya masih belum lagi mencapai tahap kepuasan. Tetapi saya boleh katakan ke arah pembangunan yang mapan itu di luar bandar ini dilaksanakan dalam progres, ya. Tapi kita tak bolehlah cakap hari ini kita minta, esok kita dapat. Okey, bagi saya memanglah PRN itu 5 tahun sekali, okey, tapi proses pembangunan itu mengambil masa dengan kerja-kerja projek-projeknya tersendiri, ya, dengan nak mengambilnya syarikat-syarikat yang bagaimana itu kita terpulang kepada pihak kerajaan nantilah, okey. Tetapi untuk kempen-kempen pada kali ini di bandar juga ada isu-isu yang calon-calon perlu mengambil perhatian dan diambil perhatian. Saya mengambil contoh sebagai ruang lingkup kempen ini di N4 itu kawasan saya akan mengundi, Pantai Damai. Ada isu-isu sensitif seperti perumahan yang tidak siap. Tetapi pihak parti kerajaan dia mengambil langkah yang saya rasa bagi mereka adalah efektif, strategi mereka dengan mengeluarkan press statement yang mengatakan bahawa tindakan mereka telah ambil tindakan dan menunggu apa selanjutnya. Saya bila kita baca tentang isu ini, itu adalah amat berat, okey. Itu amat berat dengan mengambil kira ekonomi penduduk yang telah membeli perumahan tersebut. Tetapi ketegangan itu dapat diatasi dengan strategi yang mereka keluarkan, press statement mereka keluarkan, bual bicara yang mereka buatkan. Kita kena baca apa rentetan dia punya situasi tersebut, dan pihak berwajib ini semestinya calon Dr. Rahman telah mengeluarkan press statement dan sebagainya, dan itu boleh mengurangkan ketegangan. Dan saya berharap selepas ini adalah dia punya action lagi selepas ini, ya. Begitu juga dengan kempen-kempen kita kata sub bandar kan, okey. Jentera-jentera parti memang sangat penting, JKK sangat penting, lokal, isu-isu lokal juga sangat penting, mengambil kira proses-proses membaik pulih itu telah dilaksanakan. Ada bukti-bukti di dalam media sosial, contoh di kampung di dalam bandar kampung ini di Satok tersebut, okey, media massa telah menunjukkan apa yang berlaku sebelum dan selepas, telah diambil tindakan oleh calon yang bertanding, okey. Kita tak boleh cakap ya ada urut-urut mengatakan memanglah
turun padang. Ini adalah kemeriahan semasa pilihan raya ini. Okey, saya kira dengan adanya report card KPI yang mereka tunjukkan, yang mereka capai itu boleh meningkatkan semangat, boleh mempengaruhi pengundi di sekitar itu untuk keluar mengundi pada hari ini. Dan saya rasa kempen yang parti-parti ini buat, okey, tak kira daripada pihak kerajaan itu sendiri, parti pihak kerajaan itu memang dia akan mendominasi sebab mereka ada peluang, ruang ekonomi mereka kukuh. Begitu juga dengan parti-parti pembangkang, okey, mereka akan mengenepis isu-isu ini, okey, isu-isu ini dengan mengambil kira vice versa daripada kemajuan apa semua itu, tetapi kena lihat, okey, apa yang dia akan bawakan selepas ini, isu-isu yang akan diketengahkan, okey, sama ada untuk rakyat di penduduk itu sendiri ataupun secara meluas. Baik, itu dia pandangan dan juga pemerhatian daripada Puan Nur Fadhili Mahmud, merupakan pensyarah kanan Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sarawak. Terima kasih Puan atas perkongsian dan juga atas temu bual kita bersama dengan Puan sebentar tadi. Dan kita nak teruskan kepada Encik Mujibu susulan apa yang telah pun diperjelaskan oleh Puan Nur Fadhili tadi mengenai kempen. Kata Puan Nur Fadhili tadi, kempen di bandar mungkin bersifat isu besar, MA63, kestabilan politik. Tapi kempen-kempen di luar bandar mungkin more kepada isu basic infra. Bagaimana pembangunan infrastruktur secara basic, bekalan elektrik, air dan juga jalan, apa yang kerajaan boleh bagi dari segi cash dan sebagainya. Ringkas saja daripada Mujibu, adakah faktor ini akan terus menjadi ataupun isu-isu ini akan menjadi faktor kepada pengundian ataupun penduduk di Sarawak ini masih lagi mengharapkan ataupun masih lagi berpandukan kepada siapa calon dan juga siapa parti, tidak kepada isu? Ya, saya rasa memang dalam konteks mana-mana pilihan raya, tiga faktor itu menjadi satu ramuan yang perlu digambling bagi memastikan sokongan calon, isu dan juga parti. Tetapi dalam konteks ini mungkin saya melihat Sarawak sebagai satu negeri yang kaya tetapi masih lagi ketinggalan dalam perspektif pembangunan. Jadi mungkin dalam konteks ini isu-isu yang melatari pilihan raya Sarawak itu mungkin akan digabungkan berdasarkan perspektif politik pembangunan dan juga sudah tentulah aspek-aspek kenegerian dan juga aspek nasional yang digambling supaya dia sesuai dengan citra orang Sarawak. Ya. Sebab itu kalau kita tengok, saya cuba bandingkan lah ya daripada manifesto GPS dan juga Parti Sarawak Bersatu. Kita boleh lihat bagaimana isu-isu yang rapat dengan warga Sarawak. Isu bagaimana nak menjadikan Sarawak itu negeri sekular, mengangkat bahasa Inggeris sebagai salah satu bahasa rasmi di Sarawak. Isu-isu yang berkaitan dengan Sarawak, ya, Borneosasi, penjawat awam. Ini antara isu-isu yang diketengahkan barangkali untuk memancing pengundi bukan saja di bandar tetapi juga di peringkat luar bandar. Tetapi kalau kita pergi kepada makro menerusi perspektif calon, maka sudah tentu calon akan menyesuaikan perkara-perkara itu dengan keadaan di kawasan yang mereka tandingi. Barangkali kalau di kawasan bandar untuk menyaingi parti-parti kuat seperti DAP contohnya, SUPP akan menawarkan isu-isu perbandaran, ya, mungkin isu-isu cukai bandara, isu-isu pemilikan rumah, pajakan, isu-isu yang berkaitan dengan bandar lah. Tapi kalau pergi ke luar bandar pula, mungkin isu-isu pembangunan, ya, bagaimana mungkin akan dijual isu-isu tentang kestabilan, kemakmuran dan kesinambungan seperti mana yang dijajak oleh GPS itu dalam konteks Sarawak sebagai sebuah negeri yang tengah membangun ataupun sedang membangun, ya. Isu Puan Borneo, akses kepada jalan raya, perbandaran, ya, menjadikan kawasan-kawasan itu bandar, merapatkan jurang dan sebagainya, itu menjadi isu-isu yang ini. Jadi kalau kita boleh rangkumkan secara ringkas, jelas dalam mana-mana pilihan raya, ya, isu-isu nasional dan juga isu tempatan itu akan digambling, ya, bergantung kepada sejauh mana isu-isu itu memberi impak kepada perkara yang cuba dibawa kepada pengundi. Tetapi apa yang berlaku adalah ianya akan sering disesuaikan supaya kena dengan citra semasa. Cuma dalam konteks ini mungkin kita kata dalam perspektif Sarawak lah, ya. Tetapi apa-apa pun
tiga faktor ini akan menjadi pertimbangan asas kepada pengundi untuk menentukan pilihan calon, isu dan juga parti. Ya, di mana of course lah calon itu akan menjadi apa nama tu satu perkara yang akan dilihat secara langsung dan dekat oleh pengundi. Apatah lagi mungkin kalau dalam setengah-setengah pilihan raya poster boy itu menjadi tarikan. Ya, mungkin di Sarawak ini Abang Jo lah akan menjadi poster boy for GPS dan yang lain itu memang agak celaru sikit, dan ini kita boleh saksikan di Melaka bagaimana isu poster boy itu menjadi Adakah ini bermakna level playing field itu rata untuk perbankan juga, kerana ini peluang sama rata untuk mereka mewawarkan kempen-kempen seperti yang disebutkan tadi? Ya, saya rasa dalam konteks poster boy ini sebenarnya sama rata. Cuma mungkin pembangkang tidak melihat sejauh mana mereka boleh menawan Sarawak disebabkan ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki oleh GPS dan juga parti-parti lawan. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan umum bahawa yang kita lihat ini bukan Sarawak memilih, tapi mungkin kita boleh katakan referendum ataupun sekadar pungutan suara kepada sejauh mana GPS ini masih boleh mengekalkan status quo. Yang saya jangkakan barangkali seluruh rakyat Malaysia mahu melihat bagaimana GPS ini boleh menang dengan bersih baru yang sebelum ini Barisan Nasional, apakah boleh pergi sampai 70 ataupun melebihi pencapaian yang diperoleh oleh arwah Tok Nan, ataupun dapat majoriti 2/3 tapi kerusi itu mungkin di sekitar yang diramalkan lah 50 ke 60 kerusi. Dan paling penting, apakah ini akan memberi impak membawa kepada tekanan yang kerap dan berterusan kepada peringkat pusat untuk membuat pilihan raya umum ke-15 lebih awal. Kerana indikasi-indikasi ini sudah dilihat di Melaka dan barangkali Sarawak itu menjadi final frontier untuk terutamanya penyandang, ya, kerana kita faham GPS ini adalah rakan paling penting parti kerajaan ketiga ini dalam memastikan majoriti itu cukup. Jadi kalau GPS boleh menunjukkan prestasi cemerlang pada kali ini, saya yakin kita akan melihat tekanan yang kuat dan kerap berlaku kepada pimpinan untuk melakukan PRU, dan sudah tentu dia akan memberikan kita satu pola di peringkat nasional di dalam dua perspektif. Satu untuk pilihan raya pusat di peringkat negeri, dan sudah tentu yang paling saya nantikan adalah dinamika politik UMNO itu sendiri, kerana kita menyaksikan bagaimana Perdana Menteri itu tidak lagi menjadi Presiden UMNO, di mana Presiden UMNO ini adalah orang yang menandatangani watika. Jadi kita akan melihat dinamika itu berlaku di situ. Dan dinamika itu jugalah akan menjadi indikator apa yang berlaku di PRN Sarawak nanti, akan menjadi indikator kepada mungkin memberi bayangan apa yang berlaku di peringkat pusat juga nanti. Tapi itu kita akan bincangkan nanti di Buletin Awani khas yang berikutnya dalam jam-jam berikutnya.